Tengok sana. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang saya kasihi, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita, dapat kita sekali lagi bersama-sama secara online live. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat secara fizikal pula, masjid-masjid dapat dibuka semula. Sekarang pun ada kuliah-kuliah sudah dibuka di masjid-masjid. Kelas-kelas kuliah duha dah ada, kuliah kadang isyak pun kadang-kadang dah tengah nak try, dan kemudian mungkin kuliah zuhur asar. Cuma maghrib ni mungkin ada masalah sikit pasal dia bercantum dengan sembahyang isyak tu kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, apa pun yang berlaku, mudah-mudahan kita nak bincangkan pada tajuk kita pada hari ini, iaitu ibadah dan amalan di waktu musibah sebenarnya dilipat gandakan pahala kita tanpa kita sedar. Makna tajuk kita ni, jangan bersedih. Berita gembira kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja amalan dan ibadah yang dikerjakan di waktu musibah sekarang ni lah, sebenarnya dilipat gandakan pahala kita berlipat kali ganda lebih daripada hanya kalau di waktu senang, waktu kita gembira, kita ibadah. Berbeza dalam keadaan musibah, malapetaka, ujian yang menimpa sekarang ini. Apa dalil dia para penonton? InsyaAllah kita akan lihat daripada buku Pahala Hidup 7,000 tahun. Masya Allah, umat baginda alaihi salatu wassalam, umat yang paling beruntung. Hari akhirat nanti umat yang terawal masuk syurga, dan umat yang antara umat Rasulullah yang tidak dihisap, tidak dihitung amalannya, dan ada di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga lebih awal. Maknanya awal man yadkhul al-jannah, antara golongan yang masuk syurga awal ni insya-Allah kita lah. Dan jangan terperanjat kalau saya katakan jemaah Masjid Darul Ma'mur, kita semua masyarakat Islam, mungkin Singapura, antara golongan yang terawal masuk syurga. Apa dalil dia? InsyaAllah yang kita akan lihat pada hari ini. Baik para penonton, seperti biasa kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang terawal masuk syurga, digandakan, dilipat gandakan pahala amalan soleh kita ketika zaman darurat sekarang, dalam keadaan yang susah, musibah hari ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah yang paling kita harapkan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, hari ini kita membicarakan tajuk berkenaan jangan bersedih, berita gembira untuk kita, iaitu segala amalan ibadah. Segala ibadah dan amalan yang dikerjakan sekarang ni di waktu musibah, keadaan huru-hara dunia hari ini, sebenarnya dilipat gandakan pahala amalan kita kalau tidak dibanding dalam keadaan biasa-biasa saja. Baik, apa dalilnya? Dalilnya insya-Allah kita lihat muka surat 301, buku pahala hidup 7,000 tahun. Maknanya umur kita mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi di sisi Allah Taala insya-Allah maknanya seolah-olah seperti 7,000 tahun beribadah di dunia atau mungkin lebih daripada itu, sebab antaranya kita melakukan ibadah dalam keadaan susah sekarang ni. Dan dengan mas lain nak sembahyang kadang-kadang, ya Allah, ada pula ada tempat-tempat kalau kita masjid-masjid dah buka kuliah tu, saya kena pakai pelitup lagi. Sampai tak nafas. Jadi jemaah-jemaah pun kena pakai sembahyang dan sebagainya. Kemudian nak naik basnya, kemudian ada yang masalah, maaf cakap, orang yang semput ni ada yang masalah macam-macam. Jadi masalah bimbang dan sebagainya. Ini semua ada pahala, bukan kosong-kosong. Ujian ni semua, setiap satu tu ada pahala dia. Sebab tu saya katakan, apa sahaja amalan yang kita amalkan pada ketika keadaan sekarang ni, semuanya pahala. Baik, saya buka muka surat 301, pahala hidup 7,000 tahun. Dalil pertama ni, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Perhatikan ini insya-Allah akan dihuraikan lagi. Tidak ada menimpa kepada seorang muslim apa-apa kepenatan, satu dan juga sakit, dua, susah hati, tiga, duka cita, empat, kemudaratan, lima, muram, enam, sehinggakan duri kecil yang mencucuk, tujuh. Banyak lagi lah, ini contoh saja. Melainkan Allah Ta'ala akan hapuskan dengan sebab-sebab tu yang menyusahkan semua tu, hapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kan ulama' menerangkan, kalau sekiranya dosa tak ada, Allah Ta'ala dengan berkat tadi, ujian tadi, diangkat darjat kita sehingga mendapat tempat yang terpuji, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di syurga yang paling hebat. Baik para penonton, para jemaah rahimakumullah, ini hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari. Bayangkan 7 perkara tadi, kalau sekiranya 7 tu ada, macam sekarang ni, kita ni dah lah macam nak sembahyang. Kita kalau keadaan biasa sembahyang, kat rumah contohnya, senang, ada aircon, sejadah pun sedap, semua enak, sembahyang pun okey, ambil sembahyang. Jadi dapat pahala satu. Tapi bayangkan, keadaan sekarang ni nak pergi masjid ni, kadang nak sembahyang pula, penat dia. Kemudian bayang hari ketika itu pula ada sakit. Sakit ni macam-macam pula. Ada yang sakit kepala, dalam masa yang sama ada sakit gigi, dalam masa yang sama dia kena sakit tekak, dalam masa yang sama dia ada sesama, dalam masa yang sama dia sakit perut. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia ada susah hati pula. Dalam hadis sebut susah hati. Banyak tu. Dia ada duka cita dalam masa yang sama tu. Dan kadang sekarang lah kita masalah COVID ni, susah hati, duka cita, dalam keadaan susah, muram, penat. Ketika duri kecil yang mencucuk. Kadang-kadang kita berjalan ni, macam saya ni pula ada crack, tahu lah para penonton, crack kaki ni kan, kadang kalau kaki tu dah lama tak disapu minyak, nanti dia macam dia luka sikit lah, keras tu. Alamak, dah taruh ubat pun tak baik. Taruh ubat, dah macam-macam ubat. Tak apalah. Maknanya reda saja. Sakit juga tu jalan. Maknanya campur tu, campur. Maknanya kalau kita sembahyang, senang faham kita. Kita sembahyang dalam keadaan biasa, sembahyang seorang dapat satu. Tapi kalau kita dalam keadaan ini semua, ada belasan, mungkin puluhan masalah. Maknanya 1 plus puluhan. Sebab itulah ada hadis lain menyebut. Ini hadis yang kedua. Iaitu, Innal abda idha sabaqat lahu manzilatan minallah lam yablughuha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi. Ini pun hadis sahih. Ini hadis kedua. Iaitu seorang hamba, jika Allah Ta'ala telah tulis baginya satu darjat yang tinggi di hari akhirat,
Tidak boleh dicapai dengan amalan biasa dia. Ibadah ke, haji ke, puasa pun tak boleh dicapai. Maka Allah Ta'ala akan uji dia, ibtalahullahu fi jasadihi. Macam sekarang ni lah. Jadi, para penonton, para jemaah rahimakumullah, kita pada hari ini banyak yang melihat apa yang berlaku ni sebagai benda yang negatif. Alamak, susahlah, ada sampai bergaduh, kadang-kadang berebut dekat supermarket. Dulu kan sikit hari kan kecoh supermarket tu. Habis dah macam cerita Melayu dulu, Alibaba, habis semua. Jadi orang yang kecoh, ada yang muram, ada yang murung, ada yang sakit jiwa pun ada. Ada yang kena buang kerja dan sebagainya. Jadi para penonton, para jemaah rahimakumullah, ini berita baik sebenarnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya baik. Kalau berlaku kebaikan dia bersyukur, baik bagi dia, pahala besar. Kalau diuji, dia bersabar, pahala lagi berganda lagi. Jadi hadis yang saya sebut tadi, innal abda, jika seseorang hamba Allah ni sudah ditulis, darjatnya tinggi, syurga Firdaus mungkin bersama baginda, tidak boleh dicapai tu dengan ibadah biasa. Zikir pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh capai. Dengan puasa pun tak boleh capai, dengan ibadah haji apa tak boleh, sedekah tak boleh juga. Maka Allah Ta'ala akan uji dia pada tubuh dia. Pasal apa boleh capai dengan ujian? Kenapa tak boleh capai dengan pahala sedekah? Kenapa tak boleh capai dengan pahala ibadah, zikir, Quran? Sebab apabila diuji, itulah saya terangkan tadi, berganda-ganda dia punya, berlipat kali ganda pahala dia. Maknanya bayangkan, kalau kita macam tadilah, kita pergi haji ni first class. Ini bukanlah makna nak suruh jemaah-jemaah jangan ambil first class, tidak. Jadi kalau kita dalam keadaan mengerjakan haji, semuanya senang, semuanya alamak, pergi haji pun senang, balik pun haji pun senang. Tak ada kena sakit, tak ada apa, tak ada masalah. Haji dapat pahala haji lah, insya-Allah mudah-mudahan haji mabrur. Tapi kalau pergi haji macam sekarang ni, kita tak tahu mungkin haji tahun depan ni macam mana pula undang-undang. Kena vaksin, sekarang pula orang kecoh. Ini vaksin ni selamat ke tidak? Ini buatan made di mana pula? Ni made Amerika, made macam dah kecoh lagi. Ada pula orang WhatsApp lagi. Ada yang matilah apa, tak betul ke tidak? Wallahualam, WhatsApp macam-macam. Vaksin. Saya heran ni kerana orang dengan COVID, dia kata buat apa takut dengan COVID? Kita perlu takut dengan Tuhan. Tapi time vaksin, takutlah aku vaksin. Takut pula dengan vaksin. Jadi, apabila diuji, tuan-tuan, ini saya nak ketengahkan. Apabila diuji dengan ujian, sakit, masalah, musibah, murung, penat dan sebagainya, maknanya pahala haji itu, pahala ibadah ke zikir, dia jadi berlipat kali ganda. Sebab, tadilah, setiap satu ujian tu dikira satu pahala. Penat, dapat satu lagi gandaan. Murung, satu lagi gandaan. Kemudian kadang-kadang jalan macam tadilah, tersendong, dah satu lagi. Maknanya satu pahala digandakan 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itulah Rasulullah memberitahu alaihi salatu wassalam, maknanya kalau seseorang tu diuji, sebenarnya, ini orang-orang alim mengatakan, orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala sebenarnya dia dalam keadaan ibadah dan lebih hebat daripada itu. Jadi kita melihat apa yang berlaku sekarang, perkara jangan lihat negatif aja, positif. Ini banyak yang mana sekarang ni self improvement, buku-buku yang mengajak supaya lihat pada perkara ni benda yang positif lah. Rasulullah pun alaihi salatu wassalam mendidik umat ni supaya sentiasa berfikiran positif. Jadi maknanya macam tadi, apa yang ditimpa seorang Muslim, susah, masalah, sedih, kadang-kala apa sajalah. Seterusnya, sehinggakan apa pun, itu semua kafarah. Kalau dosa tak ada, angkat darjat lagi. Ya Allah. Jadi ini berita baik pada kita. Janganlah kita pandang setiap perkara tu dengan pandangan yang tidak baik. Kerana ada orang yang maaf cakaplah sangka buruk pada Tuhan pula dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi, saya bacakan di sini muka surat 302. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan hal ini tadi, ujian dan sebagainya. Hadis-hadis ini adalah berita yang amat menggembirakan, bukan menyedihkan. Hadis tadi amat menggembirakan kepada seorang mukmin, yang mana setiap dari mereka yang pasti tidak terlepas daripada ujian. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, para penonton, pasti ada ujian. Kerja lain, ada yang kena bully kat sekolah,
ada yang kena buang kerja, na'udzubillah, mudah-mudahan tidaklah. Ada yang sakit, dulu sikit hari time COVID, lockdown tu, kena sakit gigi. Doktor gigi pula tutup. Aduh. Dia punya ujian luar biasa. Jadi, kerana sebab-sebab ujian ni, dihapuskan dosa-dosa mereka, walaupun susahnya sedikit sahaja. Dan ujian-ujian ini juga mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Nawawi menerangkan bahawa para nabi-nabi dan rasul yang paling kuat diuji. Apa pasal pula kuat diuji sedangkan mereka kekasih Allah Taala? Ini pun ada orang tanya. Tidakkah nabi-nabi kan kekasih Allah, patut diberikan kenikmatan hidup, kebaikan hidup, tapi diuji yang paling berat. Pasal apa? Pasal setiap ujian dengan ibadah dibuat, diangkat darjat, mendapat insya-Allah kebaikan yang besar di hari akhirat. Sehingga saya ada terdengar satu ceramah, wallahu alam, tapi nampak maknanya sahih juga. Satu ceramah saya dengar, dia kata ada yang riwayat, wallahu taala alam betul ke tidak, riwayat menyebut nanti di hari akhirat nanti ada orang-orang Islam, dia nak balik ke dunia, dia nak hidup susah, merana dan sebagainya. Apa pasal? Sebab melihatkan bagaimana orang-orang yang susah di dunia dahulu, mereka yang sabar, ditimpa ujian yang berat-berat, di hari akhirat mendapat darjat yang tinggi. Jadi mereka nak macam gitu. Tapi macam mana? Dah hari akhirat, sudahlah apa saja yang ada, maknanya dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, tuan-tuan, ibu-ibu, bahawa pertama, positif. Apa saja ujian sebenarnya untuk membersihkan diri kita daripada dosa dan mengangkat darjat kita. Sebagaimana hadis tadi, susah, payah, macam-macam lah. Kadang-kadang ada manusia ni, daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada sakit. Bukan dia cari penyakit, tapi dia dah ujian lah. Ada orang memang keturunan dia macam sakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, keturunan penyakit ni. Kanser pun ada juga. Yang ada orang tu kesian dengan mata dia, kemudian dia punya ada kecacatan, kemudian jadi kalau dia sabar, dia reda. Sehingga kan saya terbaca dalam pandangan Imam Al-Qurafi rahimahullah dalam mazhab Maliki. Dia kata apa? Kalau seorang Muslim, kalau kena ujian pun, kalau dia tak reda pun, dapat pahala juga. Tapi pahalanya tak besarlah. Berbeza dengan orang yang reda. Memang ada masa-masa kita meradang juga. Time tiba-tiba berlaku tu kita marah. Tapi lepas tu lama-lama kita sedar. Jadi ada para ulama kita, Imam Qurafi mengatakan bahawa ketika ditimpa musibah saja, start pahala. Ditimpa ujian saja, dapat pahala. Sabar tak sabar tu nombor 2. Kalau dia sabar, 2 pahala. Kalau dia berdoa, mengharap rahmat Allah, 3 pahala. Kalau dia ucapkan Alhamdulillah, macam kita lah. Itu yang saya terangkan tadi, kita umat Rasulullah SAW yang terawal masuk syurga. Pasal apa kita ni dalam susah pun Alhamdulillah. Waktu senang Alhamdulillah, waktu susah apa kita Alhamdulillah. Dan Nabi menyebut orang yang terawal masuk syurga ni orang yang Alhammadun. Iaitu golongan yang susah baca Alhamdulillah, senang baca Alhamdulillah, susah pun Alhamdulillah. Kita lah. Apa buktinya? Buktinya kita ni dalam sembahyang, ini satu perkara yang cukup luar biasa. Di mana kita dalam sembahyang, kita tak perasan surah Al-Fatihah tu permulaan tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sedangkan hari itu mungkin kita ada problem. Sedangkan hari itu kita ada masalah berat. Sedangkan hari itu mungkin doktor kata tak lama lagi lah. Maksud saya, doktor kalau sebut tak lama lagi tu makna tak tahulah. Tetap kita dalam sembahyang tu Alhamdulillah. Mungkin ada masalah. Jadi tetap kita Alhamdulillah dalam sembahyang. Inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pun keadaan, kita baca Alhamdulillah. Jadi itulah dalil pertama. Dalil kedua, makna ibu-ibu, tuan-tuan, reda, sabar. Reda saja satu pahala. Sabar satu pahala. Tawakal, berserah satu pahala. Tengok, macam-macam. Sebab tu ujian-ujian semua kalau kita kira ni, insya-Allah semuanya pahala, semuanya kebaikan untuk kita. Yang penting tawakal Allah, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah saja, bersabar. Baik. Yang ketiga pula hadisnya, di mana ni pun hadis sahih. Di mana ada segolongan orang-orang Islam yang di hari akhirat dia masuk syurga tanpa dihisap.
Jadi orang-orang ini bertanya, ya Allah, tidakkah orang-orang nak masuk syurga perlu dihitung amalan ni, dihisap? Kenapa kami ni masuk syurga langsung tanpa dikira-kira? Jadi mereka merasa heran. Bukan makna nak mempersoalkan. Alhamdulillah baguslah masuk syurga tanpa dikira. Siapa tak nak? Bayangkan macam dulu saya ingat dekat Johor tu, nak masuk, ya Allah, dulu sikit hari sebelum Covid. 4 jam, 3 jam nak lepas tu immigration. Nak kena chop, nak kena itu, nak kena ini. Bayang kalau masuk Johor straight dah. Macam sekarang macam masuk straight aja. Macam itu hari akhirat, ada golongan orang Islam, dia hairan. Kita masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dihitung amalan. Nak tahu juga apa dia. Mudah-mudahan kita lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat menjawab bahawa kamu telah dihitung di dunia dahulu. Jadi dicek-cek, rupanya mereka ni dahulu hidupnya susah. Mereka dahulunya hidupnya merana. Mereka dahulunya hidupnya banyak ujian, musibah. Macam sekarang lah kita lihat orang-orang Islam yang kita tengok macam orang Rohingya ni, kesian. Makan pun susah, negara pun tak ada, macam pelarian Syria. Ni baru-baru ni pula bangsa bersatu kasih tahu pasal Yaman. Ni baru tadi keluar berita BBC pula. Bergaduh lagi ni tak habis ni. Dekat Yaman ni, jadi mangsa siapa? Rakyat. Habis obat tak masuk, makanan tak masuk. Kita Singapura ni walaupun Covid, alhamdulillah, makan sedap. Kadang-kadang buang sana, buang sini pun banyak juga. Tapi ada yang miskin. Ni dekat kawasan selatan Sudan ni, orang Eritrea, orang-orang Islam jadi pelarian. Afghanistan tak settle lagi. Banyak benda yang, ya Allah. Jadi orang-orang macam ni, mereka tak minta peperangan. Orang-orang awam, masyarakat yang tidak tahu. Orang atasan tu kita tak tahulah kan. Jadi mereka hanya mengharapkan rahmat Allah. Jadi hari akhirat, mereka sabar di dunia. Dengan ibadah yang terpaksa, dengan susahnya. Allah Ta'ala berikan mereka masuk syurga lebih awal sebagai rahmat Allah. Adil lah, dunia hidup susah, akhirat masuk syurga awal. Siapa yang hidup dunia hidup senang, lokek nak derma, masalah nanti di hari akhirat. Jadi ini hadis yang ketiga, di mana ada di kalangan orang-orang Islam yang masuk syurga tanpa dikira-kira, tanpa dihisap. Sebab sudah dihisap, dihitung amalan mereka di dunia lagi. Tengok para penonton, para jemaah. Jadi apa yang menimpa sekarang ini, mungkin macam-macam orang cakap lah, hari ini mungkin dah akhir zaman lah, mungkin peringatan lah. Ada yang kata pula ini Dajjal punya kerja lah. Macam-macam. Pada saya gasak lah ramalan macam-macam. Kita fokus kita apa? Sawab, ganjaran daripada Allah Ta'ala. Reda, sabar, kita ucapkan Alhamdulillah, kita berserah, kita berdoa. Semua pahala dicampur dengan sembahyang kita, sedekah kita. Itu yang saya terangkan tadi. Kalau seseorang tu dah diangkat darjat yang tinggi, tak boleh dicapai dengan ibadah. Maka Allah Ta'ala akan uji dia. Sebab dengan ujian ni, plus, campur dengan ibadah, jadi tinggi darjat dia di hari akhirat. Baik, dalil yang keempat pula. Ini satu lagi perkara yang cukup menarik. Hadis sahih, riwayat Abu Hurairah. Hadis Hasan, tak silap saya. Bahawa Rasulullah mengingatkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosak masyarakat, maka dia mendapat pahala syahid. Pahala orang mati syahid. Walaupun dia meninggal tak katil, walaupun dia meninggal, mak cakap, meninggal senyum, meninggal biasa-biasa saja, tak pergi perang pun. Tapi dia menghidupkan sunnah Nabi ketika fasad ummati, rosak masyarakat, dia dapat pahala syahid. Jadi sekarang ni, ini antara juga bagaimana kita melihat umat manusia lah, masalahnya dan sebagainya. Jadi kita nak hidupkan. Contoh ginilah. Sekarang ni apabila orang nak pergi masjid, dia rasa malas. Susahlah pergi masjid ni, nak kena QR lah apa, nak kena scan lah, nak bawa sejadah lah, nak itulah, pakai mask lah. Sudahlah, tak nak pergilah. Semain kat rumah sudah. Kan? Tapi hidupkan sunnah apa? Man ahya sunnati. Masjid ni perlu maknanya kita meramaikan masjid, datang masjid. Kalau semua dah tak pergi masjid, ni fardu kifayah, perlu dimakmurkan masjid. Kita datang juga dalam keadaan masyarakat dah malas pergi masjid, kita pergi masjid sembahyang subuh lagi, sembahyang Jumaat lagi, maka seolah-olah
kita apa? Kita seperti pahala syahid. Ini dia para penonton. Kalau masyarakat semua dah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, kita tetap mengharap rahmat Allah, kita menghidupkan sunnah, kita dapat pahala syahid. Ini mana menghidupkan sunnah ni, apabila ajaran Rasulullah ditinggalkan, kita hidupkan balik. Bukan mana orang salah faham kadang-kadang sunnah Nabi ni benda-benda yang ulama berbeza pendapat. Ada yang bergaduh pula, ya Allah. Sunnah Nabi ni bukan benda-benda yang ulama maknanya bukan bergaduh tu. Macam contohnya ulama mazhab berbeza pendapat, itu kita hormat sudahlah. Tapi yang benda yang kita kena hidupkan sunnah Nabi ni, benda yang memang jelas ini sunnah Nabi. Hidupkan masjid, akhlak yang mulia, jaga adab. Contohnya kalau dekat Facebook, dekat WhatsApp, orang hantar bahasa kesat, maaf cakap lah. Kadang-kadang tulis dekat Facebook ni, dia nak menasihati tapi menghina, mengutuk orang. Kita jangan ikut. Kita hidupkan sunnah macam mana? Facebook kita tulis bahasa yang baik, nasihat yang baik, tidak mengutuk orang, bahasa yang sebagaimana Rasulullah gunakan bahasa yang terbaik dalam menasihati seseorang. Jadi walau macam mana pun masyarakat rosak bahasanya, budi pekertinya, kita tetap jaga adab sebagaimana Rasulullah ajar. Jadi macam itu. Orang macam kedekut nak sedekah, kita tetap sedekah. Itu hidupkan sunnah. Orang dah tak nak pergi haji, apa pasal? Sudahlah, takutlah nak pergi ni COVID. Kita tetap, siapa-siapa yang mampu, belum pergi haji, pergilah. Ni sekarang pun masalah umat Islam pun dah 2 bilion katanya, dah tempat makin sempit. Dan siapa-siapa dah pergi haji, sudahlah. Kasih mereka-mereka yang belum pergi haji ni. Jadi ini kita hidupkan sunnah dalam keadaan susah ni. Jadi apabila kita menghidupkan sunnah Nabi ni dalam keadaan susah sekarang ini, insya-Allah pahala syahid. Apa pasal? Pasal setiap kesusahan tu digandakan pahala, dilipat gandakan pahala sehingga mendapat darjat mati syahid. Itulah tajuk kita, amalan ibadah di waktu musibah dilipat gandakan pahala kita. Jadi kita alhamdulillah Singapura ke Malaysia ke mana-mana sekarang lockdown. Kesian saudara kita di negara jiran. Tak apa, kita sentiasa positif. Walaupun kita sembahyang kat rumah, tak boleh keluar rumah gitu, pahalanya plus. Itulah saya terangkan tadi. Baik, tadi yang nombor 4. Nombor 5 pula. Apa bukti bahawa ketika susah ni dilipat gandakan ibadah kita berbeza dengan waktu senang? Iaitu sebagaimana hadis menyebut bahawa orang-orang fakir miskin akan masuk syurga dahulu melebihi daripada orang-orang kaya. Ada riwayat sampai kata 40 tahun setelah orang-orang miskin masuk syurga, barulah orang-orang kaya masuk syurga. Apa pasal? Ni mungkin orang-orang kaya yang tak nak bantu orang-orang miskin, membenci orang-orang miskin. Ni problem, kena hati-hati. Sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma hsyurni ma'a zumratal masakin. Ya Allah, kumpulkanlah saya bersama golongan orang-orang miskin di hari akhirat. Kenapa pula Nabi berdoa supaya dia kumpul bersama orang-orang miskin di hari akhirat? Pasal Rasulullah melihat mereka masuk syurga yang paling ramai. Ramai masuk syurga, mereka lah orang-orang miskin di dunia. Jadi di sini menunjukkan apa? Orang yang susah, orang yang cacat, orang yang merana, mereka bukan minta jadi miskin. Kita pun, kita tak minta ada orang tiba-tiba lahir cacat, lahir daripada keluarga miskin. Jadi mereka sabar, mereka diredai oleh Allah Ta'ala, mereka masuk syurga awal. Sebab apa? Sebab ujian mereka ni digandakan. Pahalanya berganda, 1, 2, 3. Berbeza dengan kita yang hidupnya senang, makan sedap, dah lah sedap, kadang-kadang buang makanan lagi. Sembayang pun enak, sembayang pun relax. Ada orang sembayang susah, atas batu, kotor, lecak. Macam orang-orang yang macam pelarian dan sebagainya. Ini yang kelima. Jadi ini sebagai berita baiklah, bukan berita sedih, berita gembira untuk kita. Apa saja ujian, semuanya darjat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sebagaimana ada hadis juga menyebut, ini semua menunjukkan bahawa ketika keadaan kita macam berat, susah tu, itulah besar pahala. Iaitu hadis menyebut afdalus sadaqah. Ni ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebaik-baik sedekah? Jadi Rasulullah menjawab, afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah ni ketika kamu sihat dan ketika kamu lokek
dan ketika kamu takut fakir. Itu dia. Makna kita ni, saya pun biasa dengar juga adalah hamba Allah ni, dia nak jadi bilioner. Alhamdulillah, kita berdoalah orang-orang masyarakat Islam jadi bilioner, bagus. Tapi kita kena ingat, kita nak jadi jutawan. Siapa-siapa orang Islam nak jadi jutawan, Alhamdulillah. Nak jadi multimillionaire, Alhamdulillah. Nak jadi bilioner, trilioner, nenek semua apa, gasak lah. Tapi kita ingat ini duit, macam mana banyak pun kita kumpulkan, satu hari akan kita berpisah. Benda yang kita sayang sangat, harta kekayaan, satu hari akan berpisah. Jadi itulah orang yang kadang-kadang nak kumpulkan duit. Rasulullah mengingatkan, ketika itulah kalau kamu sedekah, itu pahala kamu lagi besar. Pasal apa? Kita tengah nak melawan ni. Sifat kedekut, sifat nak kaya cepat, sifat takut jadi fakir miskin. Ketika itulah kamu sedekah, itulah sedekah yang terbaik daripada nak meninggal dunia. Ada hadis juga menyebut, nak meninggal dunia baru nak sedekah, maka 1 dirham kamu sedekah ketika kamu takut fakir, takut jadi orang kedekut sangat tu, itu 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham yang kamu sedekah nak meninggal dunia. Pasal orang nak meninggal dia dah tak ada apa-apa lagi. Ambil. Jadi ketika kedekut itulah yang itu yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara bukti menunjukkan ketika susah keadaan, kita punya jiwa nak paksa lawan tu supaya menerima keadaan yang berlaku, sabar, rida, insya-Allah. Baik, yang ketujuh pula, lagi masa 5 minit, antara dalilnya juga para penonton, para jemaah. Ini sebagai berita gembira lah, kita lihat apa yang berlaku, supaya banyak tersenyum. Banyak tersenyum. Pasal Rasulullah SAW di Madinah ni, sahabat menyebut, orang yang paling banyak senyum di Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pasal pula banyak senyum? Tidakkah Madinah ketika itu kurang makan? Sampai ada riwayat kata, Sayyidina Aisyah kata, sampai 6 bulan makan kurma dengan air putih. Kalau orang Singapura macam inilah, lockdown, kurma dengan air putih, pakai nampak ajalah. Cabut lari semua. Bayangkan, tapi Rasulullah keadaan gitu, boleh senyum banyak. Keadaan tu satu, makanan dah susah. Habis keliling, musuh pula banyak. Tak habis-habis. Kaum musyrikin cari peluang nak berperang. Cari peluang nak bunuh Nabi. Itu dah satu hal. Yang kaum munafik lagi di Madinah. Orang-orang yang ahlul kitab satu lagi. Dan satu lagi Rom dengan Parsi lagi. Boleh tersenyum. Kita ni baru sikit. Kita sekarang ni Alhamdulillah dah boleh juga pergi makan sana. Boleh pergi kedai mamak, makan teh tarik, minum teh tarik. Sedar Alhamdulillah. Itu pun masam aja. Apa masam ni? Susahlah, masih lagi tak boleh bebas. Senyumlah. Senyum kan sedekah. Nabi tu ketika susah teruk macam itu, boleh senyum. Jadi kita ni biar sentiasa positif. Senyum. Tapi jangan senyum seorang-seorang pula. Nanti lain macam lah. Tapi sekarang tak apa. Sekarang ni kalau ketawa seorang-seorang, senyum seorang-seorang pun orang dah tak kisah. Pasal ada handphone ni dekat. Saya biasa dengar dekat bawah blok, orang tak pekik-pekik. Saya ingat orang gila. Rupanya dia tengah berbual. Sekarang orang pun dah tak layan. Jadi yang antaranya yang ketujuh, ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masya-Allah. Al-Quran kasih positif. Kemungkinan kamu membenci suatu perkara yang berlaku sekarang. Apa-apalah, benci. Bencilah. Sekarang, fed up sih. Tapi sebenarnya, khairul lakum. Benda yang satu kebaikan buat kita. Jadi jangan setiap kali apa saja kita negatif. Lama-lama kita menjadi kurus kering. Apa pasal? Stres. Lihat dengan pemandangan yang indah. Tengok sekali-sekali tengok langit. Sekali-sekali tengok laut. Sekali-sekali pergi tepi pantai. Kan indah alam ni. Tengok burung-burung yang berkicau. Burung pun tak pakai mask. Kucing pun tak pakai pelitup. Anjing, kambing tak pakai. Ini makna kita sentiasa positif. InsyaAllah satu hari sentiasa ingat Al-Quran menyebut fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kesenangan. InsyaAllah benda ni
tidak akan lama lah. Mudah-mudahan satu hari akan pergi. Dan yang penting kita ni macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ibadah kita. Jadi jangan dalam keadaan susah ni, sudahlah, sembahyang sunat tak nak buat. Habis khatam Quran, tak nak buat. Zikir, tak nak buat. Bila nak buat? Nanti COVID dah habis, nak buat. Rugilah. Pasal apa tu saya terangkan tadi, ketika susah ni, kalau kita beramal, digandakan. Plus. Saya terangkan tadi. Tapi kalau ada keadaan dah senang, semua dah senang. Kalau kita ibadah, pahalanya itu sajalah yang tertulis macam gitu. Itu para penonton. Baik, yang seterusnya, akhir sekali dah. Jam lagi 2-3 minit. Yang ke-9 ada 10 lagi. Tak apa. Yang ke-9 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ke-9 ke-8. Ke-8 ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini satu lagi menerangkan amalan-amalan lain tak boleh menandingi sabar. Apa ayat menyebut? Sesungguhnya akan disempurnakan orang yang sabar ini pahala tanpa hisab. Tanpa hisab. Orang kalau pergi sembahyang di Masjidil Haram, dia ada kira-kira 100,000 pahala sembahyang di Masjidil Haram. Kalau berjamaah kali 27, makna 2,700,000. Ini nak pahala. Tapi pahala orang yang sabar tak boleh kira-kira. Bayangkan. Jadi itulah ketika dalam keadaan ujian ni, itu yang patut dalam keadaan ujian kita banyak lagi ibadah, banyak lagi zikir, baca Quran, banyak lagi pahala. Pasal apa? Itulah saya terang murung, keadaan susah, masalah itu semua dicampur sekali. Dan akhir sekali para penonton, para jemaah rahimakumullah, iaitu hadisnya ajaban li amril mu'min. Ini satu macam berita gembira lah untuk kita. Ajaban, satu perkara yang cukup menarik untuk orang yang beriman. Apa pasal? Kalau dia in asabathu sarra, kalau ditimpa kesenangan, dia bersyukur, kebaikan besar untuk dia. Wa in asabathu darra, kalau ditimpa ujian macam sekarang ni, tak tahulah apa-apa lagi pun ujian, bukan setakat COVID, mungkin masalah pekerjaan, masalah family, ada anak pula, masalah mak mertua ke, masalah kerja, masalah duit, macam-macam masalah, sakit dan sebagainya. Maka dia bersabar, asabah darra, fasabar, dia sabar, kana khairan lahu. Itu pun satu kebaikan besar untuk dia. Para penonton, kita sentiasalah senyum. Ni baru-baru ni saya nampak ada orang pakai masker ni, pelitup. Dia ada gambar senyum. Saya ingat dia senyum, rupanya pelitup dia gambar senyum. Okeylah. Cuma kita sentiasa positif, mudah-mudahan Allah Taala ketika ujian ini, setiap amalan kita dah bukan satu dah. Plus, mungkin dah jadi digandakan 50, 100. Tak boleh didapati pahala ni ketika dalam keadaan senang. Sebagaimana hadis-hadis, dalil-dalil yang saya terangkan tadi. Jadi, sentiasa senyum. Jadi, kalau besok-besok jumpa orang, apa sahaja senyum? Alhamdulillah, pahala hari ini banyak dapat. Ada orang kalau dapat gaji besar, senyum. Dapat pahala, senyumlah. Jadi, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.